beberapa contoh lah. Beberapa contoh lebih kurangnya berkait dengan lagu mana ada A-nya, hukum yang ada dalam sesuatu masalah lah. Okey, jadi hari ni ialah tajuknya, kita nak tutup ni apa ni dulu. Hak ni. Ni. Okey. Dia panggil apa dia? Berkait dengan masalah hukum menunda qada puasa hingga bulan puasa yang seterusnya. Gitu. Jadi nak kira lagu mana? Nak kira dia kena bayar fidyah ke kena qada sahaja. Okey. Jadi berkait dengan hal tu. Okey. Okey. Gitulah lebih kurangnya. Sebentar. Ni. Begini. Okey, nampak terus sikit. Jadi jadi hak ni berkait dengan ayat dia tu panjang jugalah. Berkait dengan ayat dia tu panjang juga. Jadi kita baca je lah. Kita baca. Jadi hukum menunda qada puasa mengikut 4 mazhab tu lah. Ni hak dalam bahasa Melayu. Hak dalam bahasa lain tu semula. Jadi kata bila bulan puasa kadang-kadang orang Islam itu tidak puasa dengan penuh kerana alasan tertentu lah. Antaranya ialah sakit ataupun datang bulan ataupun mengandung, melahirkan, menyusu dan juga lain-lain. Jadi kalau qada puasa sehingga apa dia? Kalau ditunda puasa yang kena qada tu sehingga bulan puasa yang seterusnya. Jadi nak kira lagu mana? Jadi bagi orang yang kena apa dia ni? Tinggal puasa saat ni tu kerana alasan-alasan saat ni tu dia wajib kena qada puasa yang ditinggalkan pada bulan lain selain daripada bulan puasa lah. Selain daripada bulan puasa. Tapi biasanya ada jugalah yang terlewat sehingga sampai bulan puasa yang seterusnya. Jadi nak kira lagu mana? Jadi bagi orang Islam yang ada hutang puasa kemudian sampai mari puasa seterusnya sebelum dia sempat qada dia tu, ada beberapa mazhab yang pula. Okey. Jadi mula-mula sekali ialah berkait dengan pendapat jumhur. Pendapat jumhur ulama. Jadi pendapat jumhur ulama saat ni tu macam Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan juga kata orang Islam yang tak ada qada puasa dia tahun lalu, dia ada perincian dia pula. Kena tengoklah lagu mana jadinya. Kena tengok. Dia kata kalau tidak sempat qada dia tu kerana uzur. Contohnya dia sakit yang berterusan ataupun dia mengandung ataupun dia menyusu selama setahun. Jadi wajib dia qada puasa dia sajalah. Wajib dia qada sahaja. Maknanya keuzuran itu keuzuran yang semula jadi ataupun sakit yang berterusan. Gitu.
Jadi dia kena qada sajalah. Qada sahaja. Lepas tu dia ada ayat rujukan, dia tu boleh tengoklah situ. Tapi kalau dia tidak qada puasa yang sebelumnya, tahun sebelumnya tanpa ada keuzuran ke apa-apa, maknanya dia saja-saja buat lambat sampai mari puasa seterusnya, maka dia kena qada puasa dan juga kena bayar fidyah. Kena bayar fidyah ataupun denda lah, kita panggil denda. Fidyah, kafarah dan juga diat, sejenis denda. Fidyah ni agak ingat sikit lah. Kafarah tu berat. Kalau diat, denda darah, bayar harga darah lain pula. Tak apalah. Jadi fidyah sesuai dengan jumlah puasa yang ditinggalkan lah. Kata harganya pula 1 mud, ikut dalam hak Nabi royak. Jadi lebih kurang 0.6 kg kepada untuk puasa sehari. Jadi kalau beberapa hari kalilah dengan waktu. Okey. Mereka berpendapat lagu tu kias dengan orang yang tidak puasa di bulan Ramadan tanpa ada keuzuran. Jadi orang yang puasa tidak ada keuzuran, dia kena bayar fidyah. Jadi dengan ada tujuan ke apa dia? Meremeh-remehkan kewajipan puasa lah. Gitu. Maknanya dia puasa pun tidak, qada pun tidak juga. Jadi lagu mana? Wajib qada dan juga bayar fidyah. Okey. Jadi maknanya kewajipan saat ni tu bergantung kepada apa dia? Maqasid dia lah, bergantung kepada bendanya. Jadi kalau saat ni keuzuran dan juga sakit yang atau kita panggil jenis-jenis perkara yang tidak dapat dielakkan, perkara yang berlaku semula jadi, maka hukum yang dibui biasanya sesuai dengan benda itulah, iaitu apa dia? Qada saja, tidak ada masalah lain, tidak ada penambahan-penambahan lain. Lepas tu pula kalau hak ni macam dalam masa setahun tu tidak qada puasa, tu apa dia tak ada keuzuran pula tu. Jadi tidak puasa juga. Jadi tidak sahaja kena qada, kena bayar fidyah juga, denda. Kerana dikira sama, dikira apa dia ni? Kias. Dikiaskan antara orang yang tidak qada selama setahun sampai masuk puasa seterusnya dengan orang yang tak puasa kerana tidak ada keuzuran. Gitu. Tidak qada kerana tidak ada keuzuran dikiaskan dengan apa dia? Tidak puasa kerana tidak ada keuzuran. Tidak. Itulah. Jadi kena bayar fidyah. Lepas tu dia mari hadis Nabi daripada riwayat Abu Hurairah. Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala man adrakahu Ramadan fa aftara limaradin summa sahha wa lam yaqdihi hatta adrakahu Ramadan akhar sama allazi adrakahu summa yaqdi ma alaihi summa yut'imu an kulli yawmin miskina. Okey. Ada terjemah header jadi bacalah. Jadi ni apa dia? Lebih kurang kita nak tengok contoh dia lah. Contoh masalah lagu mana hujah dan dalil-dalil dia. Okey. Jadi Rasulullah bersabda, barang siapa yang mendapati, barang siapa yang masuk boleh puasa lah, yang masuk boleh puasa, tetapi dia tidak berpuasa, berbuka lah, aftara, berbuka kerana marad, kerana satu penyakit. Summa sahha, kemudian dia sihat kembali, tetapi dia tidak qada, walam yakdihi, lam yakdihi, Nabi kata tidak qada sehingga adrakahu Ramadan akhir, sehingga dia masuk boleh puasa yang lain, maka caranya ialah shamal ladzi adrakahu
summa yakdi ma alaihi. Okay. Caranya ialah dia harus, dia kata ni, maka ia harus menunaikan puasa Ramadan yang sedang dijalaninya. Setelah itu ia harus mengganti hutang puasanya bagaimana? Sehingga masuk pada puasa lain. Shamal lazi adrakahu, maknanya dia puasa, hu tu maknanya Ramadan yang dia masuk tu. Dia kena puasa mana dulu? Dia kena puasa hak dia berada dalam bulan puasa tu lah. Gitu. Hak qada tu kemudian. Tidak puasa pada bulan puasa tu juga. Tak boleh campur sekali. Puasa bulan Ramadan tu dengan puasa hak kita kata ganti tu. Hak tahun lepas. Lepas pada tu, semua mana lewat lepas pada tu, lepas habis bulan puasa tu lah. Qada ma alaihi. Apa yang menjadi tanggungjawabnya. Maknanya puasa dia sebelum tu lah. Kemudian, yut'imu ala kulli yaumin miskina. Dia kena beri makan kepada satu orang miskin untuk setiap hari yang ditinggalkan. Maknanya ini isyarat kepada fidyah. Isyarat kepada fidyah. Bayar fidyah tu lagu tu lah. Fidyah tu maksudnya beri makan kepada orang miskin. Okay. Jadi okay. Jadi beberapa perkara dalam ayat ni nya hok ana nak tanya. Pertama sekali ialah ayat di sini tidak menunjukkan kepada makna amar. Jadi bagaimana kita nak faham menunjukkan kepada makna wajib dia qada ke tidak wajib, jadi harus ke pula ke lagu mana? Jadi apakah tanda-tandanya ia wajib? Tengok mula dalalatul amri ke dalalatul wujud. Gapo dia dalalatul wujud? Hak ada sini. Kita nak faham lagu mana? Nabi royak dia kena puasa hak mana bulan puasa tu. Kemudian dia qada. Dia qada tu Nabi sebut yakdi. Tidak kata fal yakdi dengan ada lam amar. Kata ada yakdi saja. Fi'il mudhari' biasa. Yut'imu. Kemudian dia beri makan. Bentuk jumlah khabari. Jadi lagu mana kita nak faham daripada jumlah khabari tu? Makna amar. Kau tak ada amar pun sebenarnya. Kau tidak makna wajib pun. Lagu mana? Apakah dalalatul amri yang ada situ? Okay. Kita tengok sini dulu. Kita cari dalam kitab ni ada ke tak. Rukun keempat sihah. Kita nak cari hak wajib. Mana ni? Okay. Di sini di sini pula dia ada ayat gini. Bentar, mana? Ni. Tanda-tanda maknanya wajib. Yang pertama sekali fi'il amar. Okay, bukan fi'il amar saat ni. Fi'il mudhari' ada lam amar, bukan juga. Isim fi'il amar, bukan juga.
perkataan menunjukkan makna mesti. Tak ada. Perkataan kataba, wajaba, amara, haqqa. Tak ada juga. Ada ancaman. Ada ke tak? Ke tak ada? Lepas tu haram pula. Tidak ada. Jadi apa menunjuknya makna wajib saat ni tu? Kita nak pegang ayat saat ni tu dengan makna wajib. Ke tidak wajib? Bahas kaedah. Hak ni jawapan dia duduk sini lebih kurangnya lah. Dia kata iza wajada sababul ibadati al-wajib syurilat biha zimmatul mukallaf. Summa qad yajibu alaihi al-ada fil hal wa huwa al-aksar. Ni muka surat berapa ni? Ni muka surat 36. Kaedah berkait dengan wajib fi zimmah dan wajib ada. Wajib pada tanggungjawab dan juga wajib secara tunai. Jadi dia kata apabila ada sebab kepada sesuatu ibadat yang wajib, maka seseorang mukallaf menjadi ada tanggungjawab untuk melakukan ibadat saat itu. Okey. Bila ada sebab untuk ibadat tertentu dilakukan, maka seorang mukallaf mempunyai tanggungjawab untuk melakukan ibadat saat itu. Gitu. Bila masuk bulan puasa, maka dia jadi ada tanggungjawab untuk puasa. Summa qad yajibu alaihi al-ada fil hal. Kemudian kewajipannya untuk melakukan ibadat saat ni ada pada ketika itu juga. Ada pada ketika itu juga. Maknanya al-ada untuk menunaikannya kena buat pada filhal, pada masa itu juga. Hak itulah pada kebanyakannya. Wa qad la yasihu minhul ada filhal. Ada sesetengah keadaannya la yasihu minhu minal mukallaf al-ada fil hal. Maknanya kadang-kadang ada sesetengah kewajipan ataupun tanggungjawab itu tidak dapat dilakukan oleh mukallaf secara tunai pada masa lalu ni. Kal haid, seperti contohnya orang yang berhaid. Okey. Maka yajibu alaiha shaum wala yasihu minha. Dia wajib kena puasa, tetapi tidak sah puasa dia kalau dia buat pada masa dia tengah berhaid tu. Bal takdi, dia kena qada. Okey. Wa kadza salatu binisbati ilal maghmi anhu wan naim wa ghairihima. Gitu. Begitu juga puasa, dia kata kepada orang yang apa dia? Kehilangan akal sementara ataupun orang yang tidur ataupun seumpamanya. Okey. Jadi maknanya kewajipan saat ni tu kewajipan pada tanggungjawab dan juga kewajipan pada penunaiannya. Jadi dia ada dua jenis kewajipan dia tu. Satu apa dia? Mempunyai tanggungjawab wajib. Tanggungjawab untuk melaksanakannya. Nombor dua,
apa dia? Perlu ataupun kita kata wajib melaksanakannya segera. Gitu. Jadi sini dia kata apabila, inilah kita mari ringkas. Apabila sesuatu ibadat dia kata gini. Apabila wujud sebab kepada kewajipan sesuatu ibadat, maka seorang mukallaf bertanggungjawab untuk melakukannya. Gitu. Qad kadang-kadang gitu. Ataupun ada juga. Ada yang mesti dilakukan secara tunai, maknanya pada masa sekarang. Itulah banyak kenya dipanggil adat. Okay. Ada yang tidak boleh dilakukan secara tunai pada masa sekarang. Okey. Seperti orang kata saat itu, la yasihu minha, dia kena qada. Dia kena qada. La yasihu minhu minal mukallaf al-ada' fil hal. Qad yajibu alaihi 'alal mukallaf. Iza wajada sababul ibadati wajibati syughilat al-ibadatu. Syughilat dhamir kembali kepada ibadah biha. Gitu ke? Bukan. Syughilat biha bil ibadati zimmatu. Zimmatu tu naib fa'il dia. Syughilat saat itu. Gitu. Okay. Syughilat biha zimmatul mukallaf. Maknanya tanggungjawab mukallaf tu jadi sibuk ataupun jadi dipenuhi dengan ibadat yang perlu dilakukannya. Jadi wajib kepadanya mukallaf saat ni buat gitulah waktu kadang-kadang. Ataupun ada juga lagu tu. Ada juga yang tidak boleh buat selalu seperti orang yang haid. Maka yajibu alaiha, yajibu alal haid. Okey. As-saumu, puasa. Kewajipan ataupun tanggungjawab dia untuk melakukan puasa tu ada. Zimmah dia tu, zimmatul mukallaf tu ada. Tetapi tidak sah untuk dia ada, untuk dia buat selalu pada ketika dia puasa. La yasihu minha minal haid. La yasihul ada'u minha. Okey. Al-ada' fil hal tu lah. Bal takdi, jadi dia kena qada. Begitulah juga contohnya apa ni semaya tu lah. Okey. Jadi maknanya kita faham daripada ayat Nabi ayat saat ni tu wajib juga kerana benda yang diperintahkan pada asalnya wajib, qadanya juga wajib. Itu. Yang asalnya wajib, qadanya juga wajib. Lain tu adalah lain tu duk cerita pasal wajib kifayah kepada kategori lain pula. Okey. Jadi kaedahnya ialah berkait dengan benda-benda qada saat ni tu. Dia qada tu benda hak lagu mana? Jadi ada kata apa dia ni? Benda-benda sunat tidak boleh diqada, ada kata lagu tu. Ada kata benda sunat pun boleh diqada juga. Kerana qada tu ialah hak asal saat ni itulah. Hak asal saat ni sudah jadi wajib kalau kita buat ke lagu mana wajib disudah. Okey. Tak apalah. Okey. Balik pada hak saat ni. Okey. Bentar. Balik pada saat ni. Jadi Nabi wayak yakdi dengan makna dia puasa. Tapi ni juga dia kena
puasa. Okey. Yakdi tu maknanya puasa. Ataupun dia qada apa yang menjadi tanggungjawabnya. Dan satu laginya ma'alaihi. Ma'alaihi tu maknanya tanggungjawab dia lah, kewajipan dia tu. Kewajipan dia tu dia kena qada. Qada tu jadi wajib kerana kewajipan dia saat ni tu wajib juga. Okay. Jadi berkait dengan benda-benda yang qada tu, tengok benda tu wajib ke tidak wajib. Gitu. Jadi ada yang kata kalau benda tu sunat, kita qada hak sunat pun sunat juga. Kata kalau benda tu wajib, kita qada hak wajib tu wajib juga. Gitulah. Itu berkait dengan benda yang qada. Yang panggil wujub zimmah dan juga wujub adat. Yang wujub adat. Kalau tak boleh wujub adat, jadi wujub qada. Okey. Tak apalah. Bukan situ sebenarnya kita nak bincang sana. Jadi saat ni tu ya gitu. Jadi maka ia harus, dia kata. Ia harus tu maknanya mestilah. Wajib puasa waktu. Jadi kalau kata ia harus, ni bahasa Malaysia tak tahulah. Tapi dia guna harus tu dengan makna wajib pula. Harus menunaikan puasa Ramadan pada bulan tu lah, pada ia baru masuk tu. Okey. Lepas tu yang kata Imam Syafi'i menambahkan fidyah akan berulang kali seiring berulangnya kelalaian qada puasa hingga mari Ramadan yang berikutnya. Maknanya apa dia? Kalau tidak ada keuzuran dan puasa tu tidak diganti, betul. Jika puasa Ramadan yang ditinggalkan tanpa uzur, maka puasa tersebut wajib diganti dengan segera. Gitu. Fidyah tu berulang ke tak? Berulang pula. Maknanya kalau tahun ni terlepas pula, tahun depan ada pula. Jadilah kena bayar fidyah pula. Gitu. Kalau terlepas tahun ni sampai tahun depan, kena bayar fidyah pula. Berarti kalau 2 tahun lagi ada terlepas pula. Berarti tak bayar sehingga 4 tahun pula. Jadi kena bayar juga. Gitulah. Maknanya akan ada sama. Kewajipan fidyah tu sampailah bulan puasa seterusnya. Lepas tu jadi kena puasa bulan tu dulu. Lepas habis tu barulah kena ganti dan fidyah. Okey. Hal lainnya pula ialah pendapat ulama Hanafi. Mengikut Imam Abu Hanifah, seorang Muslim yang tidak sempat mengganti puasa sampai mari puasa seterusnya, tidak sempat menggantikannya kerana uzur ataupun tidak uzur pun, apa dia? Dia kata wajib qada saja, tak payah bayar fidyah. Jadi buat apa pula lagu tu? Fidyah tak payah. Qada saja. Dia guna hujahnya ialah ayat Quran. Kalau saat ni guna hadis Nabi. Maknanya guna ayat Quran. Dia kata, ni. Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul iddata wa litakabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Orang yang sakit ataupun dalam perjalanan, maknanya lalu ia berbuka. Ada kan hari tu kita ada bahagia kepada ni, bahagia ayat yang takdir tu. Takdir. Maknanya ya ayat ni bukan ayat kata orang yang sakit, orang yang bermusafir gitu saja. Lepas tu tiba-tiba puasa apa ni? Tiba-tiba bilangan pada hari yang lain. Bukan lagi tu maknanya ia berbuka, aftara. Tapi aftara tu dibuat. Okey. Maka wajiblah baginya berpuasa ni pun dibuat juga. Ada kita bincang bila dah, tak ingat dah gitu. Pasal ni di hujung-hujung dah lah juga. Di hujung-hujung kitab dah juga. Bahagian ni maknanya dia berbuka, maka wajib dia berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan. Iddatun min ayyamin ukhra, pada hari-hari yang lain. Okey. Jadi Allah Ta'ala menghendaki kemudahan dan dia tidak menghendaki kesukaran bagimu lah. Jadi
kamu menyempurnakan bilangannya dan mengagungkan Allah Ta'ala, petunjuknya diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur. Okey. Jadi tak apalah. Jadi berbeza dengan jumhur. Jumhur tu maknanya ramai-ramai lagi lah. Jadi pendapat dia lain, tak serupa dengan orang lain. Kerana dia menolak kias. Dia kata tidak sama antara orang yang tidak qada sampai tahun seterusnya ni dengan orang yang tidak puasa di bulan puasa tanpa uzur. Adapun atas ni dia guna kias. Dia kata orang yang tidak menggantikan puasa tanpa keuzuran sama dengan orang yang tidak puasa tanpa keuzuran. Gitu. Maknanya tidak puasa tanpa keuzuran meremeh-remehkan syiar Islam, tidak ganti pula puasa yang ditinggalkannya tanpa keuzuran pula, meremeh-remehkan Islam juga. Jadi mereka menyamakan hak tu kias yang mereka guna. Okey. Kias dari sudut tu. Jadi hak ni pula dia kata tak boleh pakai kias tu. Okey. Hadis hak saat ni lagu mana? Hadis yang dijadikan oleh ulama jumhur mengikut Imam Daraqutni dan Baihaqi adalah hadis yang dhaif dan tidak boleh jadikan rujukan hukum. Gitu. Dia banyak kata hadis saat ni tu tak kuat. Ayat Quran ni kuat lagi. Okey. Jadi ayat Quran ni kata lagu mana? Ayat Quran ni kata orang yang sakit ataupun musafir, maka dia kena ganti pada hari yang lain. Gitu saja dia sebut. Dia tak sebut kata kena bayar video sekali. Jadi kira ganti saja. Kira apa dia ni? Kira video tidak ada. Gitu. Jadi antara dua pendapat Hasan ni kita ada apa dia? Pertembungan dia panggil pertembungan dua mazhab. Dua pendapat lah. Jadi kita nak buat lagu mana? Adakah kita nak jamuk ataupun lagu mana? Nak jamuk ke? Nak terjih ke? Nak nasah ke? Ke nak tawakuf? Kita nak pakat mana sah? Okey. Ni pula benda yang lebih kurang sama tapi dalam bahasa Arab. Okey. Benda yang lebih kurang sama cuma dalam bahasa Arab. Jadi ada ayat lah sini. Ada apa dia ni? Puasanya apa dia? Bentar. Ada nyapping. Okey. Sini dia ada beberapa persoalan lah. Macam beberapa persoalan. Adakah boleh diterima puasa orang yang lam yu'awwid ma aftarahu min ayyam Ramadan al-madi? Adakah diterima puasa orang yang tidak menggantikan puasa yang dia tak puasa itulah pada boleh puasa yang lepas. Gitu. Kalau dia qada diterima ke tak? Okey, jadi jawab Darul Iftar kawan itu diterima lah kiranya. Insya-Allahnya diterima puasa yang dia qada tu. Jadi dia kena qada lah selepas daripada dia puasa dia baru masuk tu, kalau baru masuk. Dan juga it'amu miskin, dia kena beri makan kepada miskin, maknanya fidyah lah. Untuk setiap hari yang dia akhara, yang dia lewatkan, dia tak ada qada sampai masuk bulan puasa seterusnya. In kana ta'khir li ghairi uzrin, kalau
pengelewatannya itu kerana tidak ada keuzuran apa-apa. Tapi pada dengan qada sahaja kalau sekiranya ada keuzuran. Okey, ini ialah pendapat yang jumhur yang kita sebut saat ni itulah. Okey. Dia kata sini saya tidak menyempurnakan qada pada hari-hari yang telah saya berbuka pada tahun dulu. Lepas tu mari puasa yang seterusnya. Jadi nak buat lagu mana? Dia kata puasa, okey. Qada Ramadan wajib ala tarakhi. Wajib kepada orang yang telah apa dia? Tidak puasa pada harinya lah. Telah terlewat. Yang mengkemudiankan puasanya. Okey. Tetapi dia kata bergantung kepada jumhurnya lagu itulah. Dia kata dengan syarat tidak masuk puasa yang seterusnya, tidak masuk bulan Ramadan yang seterusnya. Mereka berhujah hadis saat itu juga. Lain sikitlah ayat dia. Kana yakunu, apa dia? Ni riwayat daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata kana yakunu alayya saumu min Ramadan. Fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'ban. Asyghulu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam, ataupun bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya saya mempunyai tanggungjawab untuk puasa bulan Ramadan. Jadi saya tidak mampu untuk mengqadanya kecuali pada bulan Sya'ban. Jadi pada bulan tu sibuklah saya, kami-kamilah, dan riwayat lainnya apa dia, isteri-isteri Nabi pun pakat duduk puasa pada bulan beberapa bulan sebelum daripada bulan Ramadan, macam apa dia, Rajab ataupun bulan Sya'ban, sebelum masuk Ramadan. Jadi puasa bulan Sya'ban tu kerana nak qada. Puasa-puasa hak tahun lepas bukan kerana ada kelebihan apa-apa tertentu, fadilat-fadilat yang palsu-palsu tu bukan tu. Jadi maknanya ada qada pada hari lain. In akharahu min ghairi uzrin, kalau dilewatkan tanpa uzur sehingga masuk bulan puasa yang seterusnya, maka dia dikira berdosa. Bukan tidak berdosa. Berdosa tu berdosa semacam kalau tidak sengaja lah. Kalau tidak sengaja apa ni, perempuan yang berhaid tu lain. Kalau sengaja maka berdosa. Sengaja tu lagu mana? Tidak ada keuzuran. Okey. Dia kena qada sekali dengan fidyah. Fidyah tu ialah 2 it'amu miskin an kulli yaumin. Untuk setiap hari kena beri makan lah. Jadi apakah sebab di sebalik fidyah tu ialah kena beri makan kepada orang miskin? Kerana puasa tu ialah tujuan asalnya untuk orang panggil apa dia ni, merasai kekurangan dan juga merasai bagaimana orang-orang miskin menghadapi hari-harinya yang tidak ada makanan. Jadi kita pun puasa dengan tujuan tu jugalah. Tidak kata puasa tu untuk diet semata-mata, bukan tu. Puasa tu untuk apa dia ni, kita panggil mengalami lagu mana keadaannya orang yang miskin. Jadi tujuannya ialah untuk biar jadi orang boleh makan lah. Jadi itulah fidyah dia pun dalam bentuk tu juga. Jadi kalau kita tengok hukum syarak, banyaknya dia mari dalam bentuk lagu tu lah. Kalau matlamat dia ialah untuk tu, maka denda-denda dia pun akan pergi kepada benda tu juga. Okey. Jadi 5 riwayat. Jadi ada riwayat daripada Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abi Hurairah. Ni hak saat ni. Ni hak hadis saat ni. Mengikut Hanafi pula, dan wajhun indal Hanabilah. Wajhun indal Hanabilah tu maknanya satu pendapat daripada Hambali. Qada orang yang lewat ni bila qaid, maknanya tidak ada qaid, tidak ada had, tidak ada terhad siapa ke mana-mana, kena sekat sini, kena sekat situ, tak ada. Dia pakai selama-lamanya boleh qada, tidak kata sampai setakat ni tak boleh dah, kena bayar fidyah kalau ke mana gitu. Jadi kalau mari bulan Ramadan yang kemudian dia tidak qada lagi sebelum ni, maka dia kena dahulukan puasa yang ada
Ia kena dahulukan puasa yang kewajipannya ialah adat tunai segera pada masa itu lalu, berbanding dengan kewajipan puasa yang mesti dilakukan secara qada. Gitu. Maknanya ni ada kaedah lain dah pula. Ni rasanya tak tahu di pada apa dia? Al-adat muqaddamun alal qada. Maknanya hak tunai kena dahulu ke berbanding hak qada. Hak lepas dah tu biar dulu. Buat hak mana depan. Kita panggil hak ni hak asas lah. Dalam benda-benda lain pun lagu tu juga. Maknanya kalau kita apa dia banyak perkara yang kena buat, dahulukan hak mana kena buat dulu. Hak mana ada prioritinya lebih utama, buat tu dulu. Jadi hak lebih utamanya hak kena buat selalu lah. Kena buat selalu. Golongan lain pun gitu juga. Contohnya orang suruh buat benda ni. Lepas tu kita tak buat sampai terlewat. Orang pun tanya, buat dah ke tak? Tak lagi. Dia pun kata tak apalah, buat golongan dulu. Hak ni penting lagi. Gitu. Sehingga kata kalau dia niat nak puasa, hatta law nawassam anil qada lam yaqa illa anil adat. Gitu. Sehingga kalau dia niat nak puasa hak qada, tidak berlaku qada tu, melainkan yang berlakunya yang adat. Maknanya kalau dia duduk di bulan puasa yang barulah, duduk di bulan Ramadan yang baru, kalau dia niat nak qada pun tak jadi qada dia. Hak jadinya jadi adat. Jadi puasa hak pada tahun tu. Gitu, bukan tahun sebelum tu. Dan tidak perlu bayar fidyah. La fidyata alaihi. Bita'khir ilaihi. Dengan dia melewatkan puasa saat itu tidak bayar fidyah. Sebab apanya? Li'itlaqin nasi. Kerana nas ayat Quran saat itu menyebutkan secara mutlak, tidak muqayyad, dan juga zahir. Okey. Jadi ni kita belajar hari tu berkait dengan mutlak muqayyad dan juga zahir muawwal. Okey. Jadi zahir lagu mana? Zahir ayat Quran kata iddatun min ayamin ukhur. Ganti pada hari lain. Ganti pada hari lain. Makna hakikinya ganti pada hari lain lah. Gitu. Kalau makna majazi nak konan lagi kata ganti pada hari lain dan fidyah juga, tak berapa ada korinahnya. Korinahnya tidak ada. Dan ayat itu pun sebut secara mutlak, ganti pada hari lain. Tidak kata dengan ada fidyahnya sekali, dengan bui makan sekali. Tidak ada. Jadi bila tidak ada tu, maka pakai hak mutlak lah. Pakai mutlak, pakai jelas, hak zahir. Okay. Dan itu adalah sejenis penggunaan ayat Quran yang ada sebut mutlak, pakai mutlak. Ada sebut zahir, pakai zahir. Gitu. Jadi boleh kalau kata? Boleh. Okey. Soalan seterusnya dia kata bilakah fidyah puasa tu jadi tak ada? Dia kata kalau orang Islam, seseorang Muslim itu dia sudah tua sangat, dari segi umurnya, maknanya tak cakap dia nak puasa. Dia ada puasa-puasa yang dia belum ganti tapi dia tak cakap dia nak puasa. Dia duduk, apa dia? Duduk terlantar atas katil hospital kalau ke mana. Ada masyarakat yang berat sangat ke, ataupun mudarat lah kalau dia puasa ke. Maka doktor dia pun juga telah memberi nasihat supaya dia tak payah puasa lah. Gitu. Tapi kalau ada puasa pun, dia puasa orang sakit ni lagu lain. Puasa orang sakit tu dia puasa untuk mengosongkan kesel-kesel ataupun apa dia ni makanan daripada tubuh dia tu supaya tubuh dia jadi stabil ataupun normal untuk apa dia, untuk bui makan ubat ataupun untuk dibui apa-apa jenis ubat lah. Jadi waktu puasa lagu lain. Waktu puasa orang sakit tu bukan puasa kerana nak ganti puasa Ramadan apa dia, bukan tu. Tu puasa kerana keperluan untuk makan ubat orang sakit tu. Jadi waktu lain pula. Jadi bukan puasa tu. Puasa biasa tu lah. Doktor kata tak boleh, tak payah dah. Kalau puasa jadi berat pula. Jadi uzur dan sebagainya, apa itulah. Ataupun macam yang kata ada penyakit virus corona ke apa dia. Tak boleh nak gerak.
Gini. Fakana ikhrajul fidyah mimma yata'assaru alaihi. Tapi dia boleh bayar fidyah. Maknanya walaupun dia tak boleh nak puasa, dia tak cakap. Dia duduk dalam hospitalnya lagu mana ke apa dia. Dia boleh bayar fidyah. Ataupun waktu melebihi lah daripada keperluan asas dia. Maknanya bukan kata dia nak bayar fidyah pun tak boleh. Bukan lagu tu. Jadi fa'inna taskutu fi haqqihi. Maka apa dia? Kiranya fidyah tu tidak perlu padanya. Tidak mesti dia kena keluarkan fidyahnya. Kerana wajib alal qadir al-mutayassar. Wajib fidyah tu kepada orang yang mampu dan juga orang yang senang, bukan kepada orang yang tidak mampu dan juga susah. Okay. Tak. Ya ta'asar ni bukan ya tayassar, silap. Ya ta'asar maknanya yang susah. Dia payah nak keluarkan fidyah ataupun tak cukup lah daripada keperluan asal dia. Dan dia sendiri pun tak boleh nak beri fidyah. Gitu. Kalau lagu tu kewajipan fidyahnya tidak ada. Puasa pun tak ada, fidyah pun tak ada. Cumanya ada lagi orang kata kalau dia tak mampu, orang lain boleh tolong ganti puasa dia. Orang lain boleh tolong bayar fidyah bagi pihak dia. Gitu. Waktu bahagian wakil-wakil itu lain pula lah. Bahagian wakil-wakil itu lagu lain pula. Kalau dia mampu bayar fidyah, maka bayar fidyah lah. Selain daripada tu, ada hadis daripada apa dia? Ada hadis daripada Rasulullah. Tapi waktu bukan fidyah, waktu berkait dengan kafarah. Tak apalah. Okay. Waktu ialah bahagian ni. Nak ayat seandainya gitulah. Nak ayatnya ada pakai ayat Quran yang mutlak, ada yang pakai hadis. Jadi boleh gabung ke tak boleh gabung? Sebenarnya tak boleh gabung. Satunya kata puasa saja. Satu lagi kata puasa dan fidyah. Okey. Jadi kalau puasa saja tu maknanya puasa tidak ada fidyah. Tidak ada fidyah. Hak ni puasa dengan ada fidyah. Jadi nak gabung tu tak boleh. Sebabnya dia antara benda yang bertanakut kita panggil. Kalau ada, adalah. Kalau tak ada, tak ada. Jadi tidak boleh kata ada juga, tak ada juga. Dia kena pilih salah satu. Okey. Berkait dengan pilih salah satu pula. Okay, ni biar dulu. Ni habislah. Berkait dengan pilih salah satu pula. Lagu mana ada orang tanya, apakah yang kita kena buat kalau kita contohnya bermazhab Maliki. Okay. Kita bermazhab Maliki, yang mana mengikut mazhab Malikinya menyentuh anjing tidak mengapa. Tetapi kita berada di tempat kalangan masyarakat yang berpegang dengan mazhab Syafi'i, yang mana bagi mazhab Syafi'i menyentuh anjing itu tak boleh pula. Okey. Jadi dalam hak tu, dalam masalah gitu, boleh ke ataupun bersalah ke kita kalau contohnya kita pegang apa ni, kita pegang ataupun terkena kesal-kesal anjing, tetapi kita tidak royak kepada orang lain. Okey, contohnya ialah apa dia? Contohnya ialah kalau kita kena air liur anjing ke apa dia, bagi orang mazhab Maliki tak apa, tidak ada masalah, tidak najis lah. Ataupun kena, bukan kena bahagian kering lah, kena bahagian basuh. Jadi basuh biasa saja. Jadi dengan kita basuh, katalah tangan kita basuh tu, basuh dengan biasa saja mengikut mazhab Maliki. Lepas tu tangan kita saat ni tu mengikut orang mazhab Syafi'inya tidak cuci lagi, kerana basuh hair dia tu dia ada cara-cara dia, kena basuh dengan tanah, dengan gapa-gapa dia tu. Jadi dengan kita basuh biasa saja mengikut mazhab kita,
sah dah ataupun suci dah. Ataupun benarnya tidak najis pun. Gitu. Jadi kita pun pergilah semaya. Katalah kita pergi semaya di masjid. Okey. Jadi dengan kita letak tangan tempat nak sujud ke apa dia, dengan kita pergi pintu ke apa dia, adakah dikira najis, mughallazah ataupun tidak dikira? Itulah. Itu antara persoalan yang macam payah jugalah. Dan ada persoalan itu di kalangan orang Islam yang berpegang dengan mazhab pelbagai. Jadi bila ada mazhab macam-macam tu, jadi gitu. Okey. Jadi hak ni kata najis mughallazah, kiranya tak sah. Kalau kena tu nak semaya situ pun tak boleh, kena basuh dulu. Hak ni kata tak apa, tak ada masalah. Jadi antara dua tu pendapat saat ni tu nampak macam bercanggah. Apa-apa yang kena anjing tu mesti basuh 7 kali, 8 kali, satu dengan campur dengan tanah apa dia. Imam Abu Hanifah pula kata najisnya biasa. Basuh tu basuh dengan bilangan tertentu lah. Sebabnya 3 kali. Imam Malik dan Imam Bukhari dan hal lain pula ada lagi. Anjing tidak najis. Ikutlah air liur dia ke, peluh dia ke, tubuh dia ke, kering ke, basah ke, tidak najis. Okey. Jadi adalah hujah dia pula. Hujahnya ialah gini. Macam dalam Quran ni. Apa dia? Yas'alunaka maza uhillalahum. Qul uhillalakumut thayyibat wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Fakulu mimma amsakna 'alaikum wazkuru ismallahi 'alaihi wattaqullah innallaha sari'ul hisab. Maknanya mereka tanya, apakah makanan lah maknanya yang dihalalkan bagi mereka. Katakanlah yang dihalalkan pada kamu ialah buruai-buruai yang ditangkap oleh binatang pemburu yang kamu latih untuk berburu. Yang kamu latih menurut apa yang Allah Ta'ala ajar kepadamu. Maka makanlah apa yang ditangkap untukmu. Sebutlah nama Allah, maksudnya ketika nak atar lepas gitu. Dan bertakwalah kepada Allah dengan memelihara diri daripada makan yang diharamkan olehnya. Jadi, gitu. Jadi ni sebenarnya nota lain. Ni nota apa dia? Fiqh Imam Bukhari dalam sahihnya. Tapi berkait dengan sentuhan anjing itulah. Dan nak royaknya sebenarnya moga madah mantik tu ialah berkait dengan munazarah. Jadi munazarah tu gitulah lebih kurangnya macam dengan hak saat ni. Okey, contoh hak saat ni tu antara hak ni kata hadisnya gini. Dalil saya ialah begini. Dakwah saya ialah kena puasa, kena ganti puasa dan juga kena bayar fidyah. Dalil saya ialah begini. Hadis ni. Okey. Dalam hak selaginya pula dia kata kena puasa saja. Okey, tidak perlu bayar fidyah. Jadi dia mari ayat dia tu. Jadi ni kalau saya campur dengan kelas mantik. Jadi ayat dia kata apa dia? Tidak perlu bayar fidyah, hanya perlu ganti sahaja. Okey, hanya perlu ganti sahaja kerana begini-begini dalilnya. Okey. Jadi kita masuk mantik lah pula sikit. Okey. Jadi saat ni ialah satu dakwah kata gini. Ni satu dakwah lain kata lagu lain pula. Okey. Satu dakwah kata gini, satu dakwah kata lagu lain. Sebentar. Yang kita tengok bahagian munazarah. Ringkasnya dia lah. Ringkasnya dia. Munazarah bil mu'aradah bil ghairi. Okey. Dia ada beberapa cara. Ni muka surat apa ni? Muka surat 448. Jadi kalau sekiranya mu'allim, maknanya pihak satu lagi telah menyatakan dalilnya. Dalil bagi pihak jumhur ialah hadis saat ni tu. Hadis saat ni lagu mana? Hadis saat ni tu ialah Nabi royak kalau mari puasa tu
Lepas tu lepas pada tu qada dan bayar fidyah. Okey. Mereka ada dah dalil kepada dakwaan mereka. Dakwaan mereka ialah adanya kepada saat ni tu. Adanya kena qada dan adanya juga kena bayar fidyah. Dalilnya hak tu. Okey. Jadi cara pertama tolak. Tolak bukan tolak. Jadi tidak guna tolak. Yang keduanya ialah mu'aradah. Mu'aradah ibtalu mudda'al mu'allil biddi'a isail. Membatalkan dakwaan dengan dakwaan lain. Membatalkan dakwaan mu'allil dengan mengemukakan dakwaan yang lain. Yang nakiduhu ataupun ma yusawi li nakidihi ataupun ma huwa akhassu min nakidihi. Ma'iqamatid dalil ala zalik. Jadi saat ni tu ialah jenis mu'aradah, iaitu dia mengemukakan dakwaan lain. Dakwaan lain ialah qada sahaja. Okey. Qada sahaja tu kiranya menafikan ataupun membatalkan dakwaan hak saat ni kata qada dengan fidyah tu. Okey. Yang mana qada sahaja lawan dengan qada dengan fidyah tu. Tu ia lain. Tu qada dengan fidyah. Hak ni qada bukan dengan fidyah. Jadi nakid dia lah. Nakid dia. Bercanggah dengan tu. Bercanggah dengan tu dengan dia ada dalilnya sekali. Dalilnya ialah seperti itulah buat mari ayat Quran. Okey, buat mari ayat Quran. Jadi ayat Quran tu pula berada mu'aradah boleh berlaku pada dalil ilat dia. Boleh berlaku mu'aradah qalab, mu'aradah bil misli atau mu'aradah bil ghairi. Jadi mu'aradah di sini mu'aradah bil ghairi, dia mari hak lain. Bukan bantahan terhadap hak tu dengan pihak dalil yang sama tapi lagu lain pihaknya bukan itulah. Cumanya hak mari hak lain. Jadi kita tengok mu'aradah bil ghairi tu lagu mana. Mana ni? Ini Naqdi ialah mengatakan dalil saat ni tu mengatakan butlan dalilul mu'allil. Dalil yang dia guna salah. Okey. Jadi adakah dia kata salah? Dia tidak kata salah. Takhallufil madlul anid dalil. Maknanya dalil yang dia guna tidak sesuai untuk madlul. Hak ni mungkin ada jugalah sedikit. Iaitu dengan cara dia kata pasal ni tu, okey. Ada sebut sikit dalil yang digunanya itu ialah dalil yang ataupun hadis lah. Hadis yang dhaif. Dia kata hadis yang digunanya ialah hadis yang dhaif. Jadi hak tu sebenarnya nak kata naqdi bukan juga. Dia bukan jenis naqdi sangat. Kalau naqdi ni dia kena dalil tu jelas. Cumanya tunjuk kepada gol lain. Jadi hak ni bukan naqdi. Mengatakan dalil tu dhaif, hak tu bukan naqdi. Hak tu ialah man'i sebenarnya. Maknanya saya menolak dalil yang kamu guna kerana ia tidak kuat. Okey, kerana ia tidak kuat. Jadi saya nak dalil lain yang lebih kuat. Okey, gitulah lebih kurangnya. Dan ada pun dalil hak lain tu. Mungkinlah mereka kona kot lain pula. Jadi moga mazhab Hanafi banyak yang tidak guna kias. Nak kata kias tu banyaknya tak ada kias. Jadi mereka guna ke hak jelas-jelas lah. Mereka guna ke hak jelas-jelas. Ayat Quran hak jelas-jelas. Jadi bila lagu tu apa dia ni? Bila mereka gunakan ayat Quran, jadi banyaklah juga yang ditakwil ke. Maknanya hadis ni takwil, ni pun takwil, ni pun takwil. Jadi banyaklah takwil yang berlaku. Okey. Banyaklah takwil yang berlaku. Jadi pasal ni mu'aradah tu pula. Mu'aradah dia ada okey. Mu'aradah fi dalil ni ada gambar aja lebih kurangnya. Maknanya A dia buat mari tasdik dia. Dalil dia tu lagu lain. B hak tu juga tapi tubik dalil tubik natijahnya lagu lain. Maknanya natijah B itu bercanggah dengan natijah A. Walaupun menggunakan dalil yang sama. Jadi itu mu'aradah fi dalil. Maknanya dakwa A lagu lain pakai hadis tu lah. Dakwa B lagu lain pakai hadis tu juga.
Tu mu'aradah fil dalil. Mu'aradah fil illat pula. Apa dia? Mu'aradah fil illat ni. Mana banyak lah dia tulis ni. Mu'aradah fil illat ialah apa dia, bantahan ditujukan kepada muqaddimah dalil. Dengan syarat tuan tasdik ada nyata ke dalil. Kalau tak ada lagi, tak jadilah. Okay. Hak ni lagu lain pula. Mu'aradah ala sabilil qalbi, maknanya dalil kamu menghasilkan natijah yang bercanggah dengan apa yang kamu dakwa. Bukan gitu. Jadi bukan mu'aradah ni. Dia mu'aradah apa dia ni? Bil ghairi, bil misli. Bukan bil misli. Bil ghairi mana dah? Mu'aradah bil ghairi. Maknanya menyanggahi dalil mu'allil dengan mengemukakan dalil lain yang bercanggah dengan dalil mu'allil saat ni tu dari segi madah dan surahnya sekali. Maknanya mari hak lain suku sakat lah. Mari hak lain suku sakat. Jadi dia kata ayat Quran. Dalilnya ayat Quran. Hujahnya gini. Okey. Mu'aradah bil ghairi lah banyaknya. Mu'aradah bil ghairi banyaknya. Sebabnya mu'aradah nak lawan dalil yang sama, nak guna dalil yang sama tu biasanya dia kena perkara yang tidak banyak dalilnya. Jadi terpaksa guna dalil yang sama. Cuma faham lagu lain. Hak ni faham lagu ni, hak ni faham lagu lain. Gitu. Lepas tu biasanya mu'aradah guna hak dalil tu lah. Tapi kalau banyak dalil berkenaan dengan sesuatu benda, biasanya orang guna dalil lain untuk menunjukkan kepada mafhum yang lain. Okey. Jadi itu berkait dengan saat itulah. Dia menolak dalil yang digunakan oleh pihak jumhur tu kerana dhaif katanya. Kerana dhaif. Maknanya menolak nukilah itulah, menolak nukilah yang mari daripada Nabi tu. Kiranya itu tidak kuat. Jadi dia berada di peringkat tashih tu lagi. Peringkat tashih. Seolah-olahnya bila hak tu dhaif, maknanya tidak diterima lagi lah. Tidak ada dalil lagi. Seolah-olahnya tidak ada dalil. Tapi ada dalil lain. Cumanya perbincangan hak tu kemudian lah. Okey. Jadi ni saat ni berkait dengan sentuhan anjing pula. Jadi sentuhan anjing tu apa dia? Dalam mazhab Syafi'i contohnya, Ahmad dan lain-lain kata najis mughallazah. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah kata najis biasa. Imam Malik dan Imam Bukhari kata tidak najis pun. Dalil dia. Dia mari dalil dia. Jadi dalil pihak lain tu tak apalah, dalil pihak lain. Ni dalil pihak dia pula. Maknanya mu'aradah bil ghairi, membantah dakwa yang orang lain kata najis mughallaz ke apa dia tu, dengan mari dakwa kata tidak najis dengan dalilnya pula. Gini dalilnya. Ayat Quran. Okey. Ni ada. Ni buat mari hujah pula. Okey, berkenaan dengan hujah. Saat ni ayat Quran dengan hadis. Ayat Quran dengan hadis tu, ayat Quran hujah ke apa dia? Hujah burhaniyah. Hujah jelas sekali. Cumanya dalalah dia tu lah menunjukkan kepada makna gini ni jelas ke tidak jelas. Okey. Lepas tu berkait dengan hujah tu juga, dia ada hujah apa dia ada? Mana ada hujah tu? Hujah jadaliyah. Kata ada mughalatah ke apa itulah. Hujah khitabiyah syi'riyah. Okey. Jadi hujah saat ni, hujah ayat Quran tu, ayat Quran tu sendiri adalah hujah burhaniyah. Cuma dalalah dia itulah menunjukkan kepada makna gitu je lah ke tak. Waktu tu boleh dibincang lagi sebenarnya. Okey. Jadi kalau pakar tu, hujah tu memanglah memberi makna yakin. Ayat Quran tu yakin. Lagu tu lah makna dia. Cumanya
tidak bolehkah kita kata dengan hak lain tambahan daripada hadis Nabi tu jadi maknanya kena bayar fidyah juga ke? Jadi boleh gabung ke tak boleh gabung? Jadi ada kata boleh saja gabung sebenarnya. Maknanya bayar fidyah tu tapi jadi nampak macam tidak gabung jugalah. Jadi nampak macam tidak gabung juga. Jadi seolah-olahnya qada tu wajib, bayar fidyah jadi sunat pula. Jadi lagu tu pula. Kalau gabung lah, kalau gabung. Jadi hujah burhaniyah tu hujah kuat, jelas meyakinkan. Hujah jadaliyah ialah hujah yang mana kalau tengok tu nampak macam orang terima berlaku lagu tu lah. Orang terima berlaku lagu tu. Macam hak jumhur sana tu lah. Jumhur kata. Jadi biasanya bila kita dengar jumhur kata, kita pun okey pada dah ni semua yang kata gitu. Bukan semua, majoriti. Okey. Jadi bila majoriti maka boleh lagi ada pertikaian lagi lah. Jadi kalau ittifaq tu baru tidak ada pertikaian. Okey. Jadi saat ni tu hujah lagu mana jenis-jenis peringkat hujah dia tu lah yang dia guna tu. Okey. Lepas tu dia pakai nas, dia pakai zahir. Hak ni pula. Hak ni dia kata selain daripada hujah mari ayat Quran ni, dia mari juga hujah akli. Hujah nakli, hujah akli. Hujah nakli tu hujah berbentuk nukilah lah daripada sumber hukum dan sebagainya. Hujah aklinya pula ialah yang mana kita boleh faham dengan menggunakan akal. Kata Imam Bukhari dan juga orang sependapat dengannya berhujah bahawa kalau anjing memang najis, bagaimana Allah Ta'ala membenarkan penggunanya untuk berburu. Tentu sekali binatang buruan yang ditekan, digigit oleh anjing saat itu jadi apa dah najis. Kiranya gitulah. Binatang itu sendiri kalau najis, maka yang digigitnya juga jadi najis. Kena air liur, kena perlu jaga apa dia. Jadi Allah Ta'ala bukan sahaja membenarkan penggunaan anjing untuk berburu, tapi tangkapannya juga merupakan sembelihan yang sah. Boleh kita kata sembelih dia lagu tu. Gitu. Binatang buruan yang ditangkap oleh anjing, kiranya kalau dia mati boleh makan walaupun tak sembelih, tak sama, tak basuh 7 kali ke apa dia tu. Gitu. Ni maknanya anjing tu bukan sahaja binatang yang suci zat dia, tapi binatang yang istimewa menurut Al-Quran. Okey, jadi ni dia menggunakan jenis apa dia? Mafhum jugalah. Jenis mafhum ataupun jenis tanakud jugalah kalau kita nak kata. Istidlal mubashir. Istidlal mubashir maknanya pembuktian daripada hak tu juga. Tidak kata tengok daripada kias-kias kepada dak lah, daripada ayat tu juga. Ayat ni kata boleh dijadikan sebagai pemburu. Boleh dijadikan sebagai pemburu bermakna buruannya juga boleh dimakan. Okey. Jadi kalau buruannya boleh dimakan, bermakna buruannya tidak najis dan dia juga tidak najis. Jadi hak tu bercanggah dengan kalau kita kata ia najis, buruannya juga najis dan tidak halal dimakan. Jadi lagu lain pula. Gitulah. Maknanya menggunakan percanggahan itulah, percanggahan. Jadi bila Tuhan kata boleh guna sebagai pemburu, bermakna hak lawan dia tidak boleh guna sebagai pemburu tu salah. Boleh guna sebabnya Tuhan ayat boleh. Gitu. Jadi guna dengan tanakut gitulah, dengan tanakut hak lawan dia lagu tu. Dan kita faham daripada mafhumnya. Jadi itu istidlal mubashir, membuktikan secara langsung daripada ayat tu selalu gitu. Mafhum apa dah? Muafaqah. Mafhum muafaqah. Berburu boleh, maknanya hak lain pun boleh juga. Hak lepas pada tu. Okey. Itu guna logiknya lah. Guna logiknya. Dan hak lain pula macam ada riwayat ni. An Adi bin Hatim. Qala sa'altu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala iza arsalta kalbakal mu'allam. Faqatala fakul. Wa iza akala fala ta'kul. Fa inama amsakahu ala nafsihi. Fakultu ursilu kalbi fa ajidu ma'ahu kalban akhar. Faqala qala fala ta'kul fa inama sammaita ala kalbika.
walam tusammi ala kalbin akhar. Jadi Adi bin Hatim kata, dia tanya Nabi tentang anjing perburuan lah, anjing binatang buruan yang ditangkap oleh anjing saat itu. Nabi kata, kalau kamu lepas ke anjing yang telah terlatih, bukan anjing pera kepada tu. Pera anjing tu lain pula, pera sebagai binatang tembang tu, waktu lain. Bukan tu maksud di sini. Maksud di sini ialah anjing yang menjadi pemburu, macam dengan senjata. Dalam membunuh binatang yang ditangkapnya, maka makan. Dibenarkan makan tu. Tapi kalau anjing tu makan saat ni tu, maka janganlah makan. Kerana dia telah merangkap binatang saat ni untuk dirinya sendiri makan. Okey. Maknanya bukan kerana ia najis, tetapi kerana dia tangkap tu untuk dia makan. Dia lapar ke lagu mana, jadi biar dia makan. Yang gitu. Jadi dia tanya, kalau dia lepas anjing, tiba-tiba ada anjing lain lagu mana? Nabi kata, kalau gitu jangan makan waktu tu. Sebabnya kita baca bismillah tu lepas anjing kita, bukan lepas anjing orang lain. Kita tak tahu orang lain tu bismillah ke tak. Gitulah. Okey. Jadi waktu tu berkait dengan tu masalah tu dengan hadisnya lagi. Lepas tu mari lagi lah beberapa hadis. Jadi bila banyak dalil, maka banyaklah kena jawab. Okey, hak ni kena jawab kat sudut ni. Hak ni kena jawab kat sudut ni. Hak ni kena jawab kat sudut ni. Macam-macam lah. Ni pula. Apa ni? Qala kanatil kilab tabulu wa tuqbilu wa tudbiru fil masjid fi zamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam yakunu yarushuna syai'an min zalika. Maknanya apa dia? Di zaman Nabi dulu, anjing ada kecing, ada masuk, ada tubik di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka tidak merenjis pun tempat yang kena anjing. Kena kecing dia, kena tapak kaki anjing kepada tu. Gitu. Okey. Jadi ni ialah menggunakan logiknya pula. Jika anjing najis, tentulah para sahabat tidak biar tubik masuk begitu. Tentulah apa dia? Koti pitu. Rapat kemah keming. Nampak anjing halal selalu. Masjid tempat suci. Jadi tak boleh masuk najis kalau mana. Jadi tentunya mereka menghalaunya keluar daripada masjid. Tapi para sahabat bukan tidak halal saja, tapi tidak merenjis pun tempat-tempat yang dipijak dan terkena kecing anjing tu. Menunjukkan tidak najis mengikut pandangan mereka. Gitu. Jadi ni ialah mafhum yang kita boleh faham daripada ayat tu lah. Ayat saat ni tu sebut kata mereka tidak buat lagu tu. Maknanya tidak najis. Okay. Dan juga dari segi dalil dia tu istidlal mubashir juga. Ayat dia tu kata mereka tidak merenjis. Tidak merenjis merujuk kepada tidak najis. Tidak najis, lawan dia najis. Jadi ayat ni kata tidak najis. Gitulah. Lain pula ada banyak lagi lah. Okey. Ni apa dia? Ni yang lain pula lah. Macam aku dia an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam anna rajulan ra'a kalban ya'kulu as-sara min al-atashi fa akhadha ar-rajulu khuffahu faja'ala yaghrifu lahu bihi hatta arwahu fasyakara Allahu lahu fa adkhalahu al-jannah. Jadi ada riwayat daripada Abu Hurairah daripada Nabi katanya ada seseorang lelaki ada seorang lelaki nampak anjing makan tanah yang basah kerana dahaga. Jadi orang tu pun ambil khuf dia, kata cabut air dengannya untuk diberikan kepada anjing saat itu. Jadi orang tu pun meminumkan anjing saat itu sehingga anjing itu puas. Jadi Allah Ta'ala berkenan pada perbuatan orang itu, kerananya dimasukkan ke dalam syurga orang itu. Jadi maknanya kalau Allah Ta'ala tidak kenal kepada perbuatan yang salah. Jadi kalau dia buat saat itu salah, tentulah Allah Ta'ala tidak kenal. Kalau gitu, Nabi pula tidak royak najis ke gapo dia. Khuf dia saat ni tu kena jilat anjing kepada dia, tidak ada royak gapo-gapo. Ada sebutnya ialah sanjungan penghargaan Allah Ta'ala kepada orang itu kerana baiknya terhadap anjing yang dahaga. Jadi maknanya dia tidak ada yang tak molek lah. Tidak ada yang tak molek. Okay. Jadi ni dalil-dalil bagi pihak yang berlawanannya pula adalah pula. Jadi nak baca boleh nanti anda boleh lepas ni PDF ni.
Setakat itulah dulu untuk hari ni. Wallahu a'lam. Nah, contohnya lagu tu lah.